Salam sejahtera, Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada anda di Malaysia ini. Kita akan bawakan kepada anda mengenai berita COVID-19. Anda bersama saya, Afzal Zaman dan juga rakan tugas Naila Huda bersama dengan editor eksekutif Astro ni Abdul Razak Cik. Yang sama-sama kami akan bawakan berita-berita terkini COVID-19 dalam dan juga luar negara. Sebelum kita pergi ke laporan luar negara, kita nak lihat dahulu statistik kes positif di seluruh dunia yang mana sekarang ini setakat pagi ini telah pun mencecah 2.62 juta dan menurut data daripada Johns Hopkins University menunjukkan pertambahan lebih 80,000 kes jangkitan baru dalam tempoh 24 jam. Dan Sepanyol kini menyertai Amerika untuk berada dalam kelompok negara mempunyai kes positif melebihi angka 200,000 dan Amerika kekal jadi negara yang paling teruk terjejas dengan mencatatkan 839,000 kes pertambahan, lebih kurang dalam 25,000 kes baru. Dan Sepanyol, negara kedua paling teruk, mempunyai jumlah jangkitan sebanyak 208,000 kes dengan peningkatan melebihi 4,000 kes. Dan sementara itu, Itali dan juga Perancis kini masing-masing mencatatkan 187,000 dan 159,000 secara keseluruhannya. Manakala Jerman dan juga United Kingdom UK menjadi dua negara yang terakhir mencatatkan angka positif melebihi 100,000 apabila masing-masing mempunyai 149 dan 138,000 kes. Dan dalam pada itu, terdapat satu lagi negara yang mempunyai angka peningkatan yang hampir mencecah 100,000 iaitu Turki dengan 98,674 dan dijangka melepasi angka 100,000 dalam mungkin tempoh dalam masa beberapa hari lagi. Dan jumlah pesakit COVID-19 yang telah pun sembuh daripada virus ini di seluruh dunia telah pun mencapai 706,000. Nailah. Ya, pada masa sama kita juga akan melihat kepada angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia yang juga mencatatkan peningkatan. Pagi ini mencatatkan 182,000 kes kematian setakat jam 5 pagi tadi dan ini merekodkan pertambahan 7,000 kematian hanya dalam tempoh 24 jam. Kita juga lihat kepada statistik Johns Hopkins University yang mana sebanyak 4 negara mempunyai kes maut melebihi 20,000 dan masih lagi Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang mempunyai angka korban tertinggi dan juga satu-satunya negara yang mencecah angka 40,000 apabila mencatatkan 46,399 kes secara keseluruhan. Dan Amerika merekodkan pertambahan 2,603 kematian dalam tempoh 24 jam. Ini diikuti dengan Itali yang mencatatkan pertambahan 485 kematian dengan jumlah keseluruhannya kini lebih 25,000 kematian. Sepanyol pula menjadi negara ketiga paling teruk terjejas apabila merekodkan pertambahan lebih 500 korban sekaligus jumlah keseluruhannya adalah 21,000 kematian. Dalam pada itu, Perancis merekodkan pertambahan 640 kes kematian dan secara keseluruhannya adalah lebih 21,000 kematian dan United Kingdom pula mencatatkan pertambahan 800 korban terbaru dan secara keseluruhannya adalah 18,100 kematian. Dan kalau kita lihat kebanyakan negara Eropah yang terjejas teruk bagaimanapun mula menunjukkan angka kematian yang semakin menurun hari ke hari. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada statistik di Malaysia kerana kalau kita lihat semalam Malaysia masih lagi mencatatkan angka 2 digit dan sekiranya perkara ini berterusan dan dalam tempoh seminggu lagi seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham, kemungkinan PKP ini akan dilonggarkan, tetapi dilonggarkan macam mana kita masih lagi belum tahu. Tapi dalam masa yang sama saya ingin bawakan kepada anda mengenai statistik di Malaysia secara keseluruhannya. Kita mempunyai angka 5,532 kes positif yang dicatatkan di Malaysia. Terdapat lebih kurang 103 kes telah pun pulih dibenarkan discharge dan lebih kurang dalam 3,452 kes ataupun 62.4% jumlah kes yang telah pulih dan sementara itu katanya terdapat 50 kes baru dilaporkan menjadikan jumlahnya 5,532 dan oleh itu jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,987 kes dan mereka ini telah diasingkan dan untuk diberi rawatan dan sehingga kini terdapat 43 kes positif dan dirawat di ICU. Daripada jumlah tersebut 25 memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, terdapat satu lagi kematian direkodkan di negara ini akibat COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kematian sebanyak 93 ataupun 1.68% daripada jumlah keseluruhannya. Kes kematian itu melibatkan seorang warga negara Malaysia perempuan berusia 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit barah dan juga darah tinggi. Bila dirawat di Hospital Umum Sarawak
pada 20 April dan disahkan meninggal dunia pada 22 April 2020 jam 9 pagi. Ya, dan kalau kita lihat ya Afizi, kadar ataupun peratusan pesakit yang telah pun pulih daripada COVID-19 ini semakin meningkat. Baru minggu lepas kita lihat baru saja mencecah lebih daripada 50%, kini telah pun mencatat 62.4% daripada kesemua kes yang telah pun pulih, manakala angka ataupun peratusan pesakit yang meninggal dunia juga masih agak rendah dan masih bawah kawalan lagi. Dan kita juga inginlah lihat ya laporan yang juga diumumkan KKM semalam mengenai satu lagi kluster baharu yang dikesan dikenal pasti di Pengerang 15 kes positif yang dicatatkan. Dan ini laporannya mengenai kluster dikesan dari Pengerang Johor dan katanya setakat 22 April beliau berkata seramai 15 kes positif dikesan membabitkan kluster ini dan masing-masing membabitkan 10 orang rakan sekerja dan 5 ahli keluarga pesakit termasuk ibu pesakit yang berusia 79 tahun dan anak perempuannya yang berumur 10 tahun. Jadi kita lihat ya KKM masih giat lagi menjalankan pengesanan kontak rapat, masih lagi melakukan pengesanan kluster dan kita lihat ada juga kes-kes yang membabitkan kluster yang tidak dikenal pasti lagi yang masih tidak dikesan, tapi kita harapkan dapat dikenal pasti kesemuanya supaya kita dapat mungkin lihat PKP ini tamat dalam masa yang terdekat dan juga kes-kes penularan COVID-19 ini semakin dikawal oleh sistem kesihatan negara kita. Pada masa sama, Afizi, kita juga ingin lihat kepada pembangunan vaksin. Kalau kita lihat luar negara ya, United Kingdom sudah pun menjalani trial ataupun tempoh percubaan ujian untuk menjalankan vaksin ini di Universiti Oxford dan di Malaysia sendiri katanya juga diumumkan semalam Malaysia ini tiada keupayaan untuk hasil vaksin namun boleh jadi negara pembuat. Apa laporannya Afizi? Okey, laporannya adalah Malaysia mempunyai keupayaan hasilkan vaksin sendiri dalam usaha belum mempunyai keupayaan hasilkan vaksin sendiri dalam usaha mencegah COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan kata jika vaksin tersebut sudah dikenal pasti pembuatannya boleh dijalankan di negara ini. Kita mungkin tiada keupayaan, tapi kalau kita nak kenal pasti vaksin tersebut, kita boleh melihat kepada pembuatan vaksin tersebut di negara kita. Jadi formulanya sudah ada dan apabila vaksin dikenal pasti, kita boleh hasilkan pembuatan vaksin di negara kita. Mengulas mengenai kesesuaian Malaysia punya lokasi yang menjalankan ujian manusia terhadap vaksin COVID-19, Dr. Nur Hisham katanya KKM sedang menjalankan perbincangan dan juga rundingan dengan beberapa negara pengeluar. Jadi kita kalau kita pilih untuk dijadikan tempat kajian seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaksanakan rawatan di 4 kumpulan ubat. Contohnya Malaysia telah dikenal pasti sebagai sebuah negara yang boleh jalankan kajian tersebut. Dan selain itu, KKM sedang melihat dan juga berbincang dengan negara yang mengeluarkan vaksin dan kita bersedia untuk menerima vaksin tersebut untuk dijalankan sebagai kajian. Jadi kita boleh pantau sama ada vaksin ini berkesan ataupun tidak. Kalau seperti Nalah katakan tadi, di UK, Oxford University dan juga Imperial College telah pun menjalankan ujian klinikal kepada manusia. Dan menurut WHO pula, lebih kurang di seluruh dunia ini terdapat lebih kurang 70 usaha daripada penyelidik untuk menjalankan proses menghasilkan vaksin dan 3 daripadanya telah pun menjalani ujian klinikal dan itu kita harapkan perkembangan yang cepat kerana kita tahu pada awal tahun ini WHO menyatakan bahawa kemungkinan vaksin akan mengambil masa 18 bulan sehingga setahun, tetapi apabila COVID-19 ini melanda dunia dengan agak teruk sehingga menyebabkan ratusan kematian, kemungkinan besar bahawa vaksin tersebut mungkin akan diawalkan kerana kalau kita lihat negara-negara seperti di UK, mereka melabur dengan begitu tinggi 20 juta pound untuk menghasilkan vaksin. Jadi mungkin kemungkinan besar vaksin itu boleh diawalkan dan negara seperti kita, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Syamudin Hussein menyatakan bahawa kemungkinan besar kita akan cuba bekerjasama dengan pelbagai negara untuk melihat penghasilan vaksin ini supaya vaksin itu dapat dibawa ke Malaysia dengan cepat. Okey, dalam masa yang sama juga Nailah, mungkin kita ada mempunyai laporan kalau kita tahu zon hijau di Malaysia ini, kalau kita lihat di bahagian utara negara kita, kebanyakan zon hijau adalah seperti di negeri Kedah, Pulau Pinang ada lagi beberapa kes yang masih lagi aktif, tapi kebanyakannya di utara masih lagi mempunyai yang telah pun dikesan sebagai zon hijau. Tapi pada itu kita perlu juga berjaga-jaga.
kalau kata diisytiharkan zon hijau tu kita tak boleh nak bersorak lagi sebab apa? Sebab coronavirus ni masih ada. Jadi kita perlu lindungi zon hijau ini seperti yang disarankan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Nailah, mungkin ada laporan? Ya, cerita dia juga diumumkan KKM semalam yang sedang meneliti usaha bagaimana untuk lindungi zon-zon hijau ini. Sebelum ini approach ataupun pendekatan yang diambil adalah bagaimana untuk mengekang penularan yang supaya tidak keluar daripada zon-zon merah. Namun pada masa ini kita juga ingin lihat kepada pendekatan baru macam mana untuk kita lindungi zon hijau ini supaya tiada pertambahan kes baru ataupun kluster-kluster baru di zon-zon tersebut. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan semalam, langkah tersebut akan dimaklumkan dalam tempoh terdekat di mana ia akan turut melibatkan peringkat daerah dan mukim. Sekarang ini kita lihat negeri di utara memang sekarang ini lihat banyak kawasan zon hijau. Jadi kita dalam proses melihat bukan sahaja negeri tetapi juga daerah dan mukim. Dan ini satu perkembangan yang sangat positif di mana dilihat akan melibatkan juga peringkat daerah dan mukim, dan apabila melibatkan peringkat yang lebih kecil, ini akan dapat lagi memperincikan pendekatan KKM untuk mengekang penularan COVID-19 ini, dan bukan saja pada tahap negeri. Ini akan kita harap dapat melihat komunikasi dan juga dasar komunikasi yang lebih efektif, yang lebih terperinci supaya juga kita akan menjangkakan mungkin PKP ini tamat atau tidak. Ini perlukan kerjasama semua pihak terutamanya pada tahap daerah dan mukim. Baik, kita nak beralih ke berita seterusnya bercakap tentang Ramadan ini. Afizi, kita jangkakan esok kita akan mula bulan Ramadan. Apa persiapan Afizi sendiri? Mungkin berbuka puasa seorang di rumah atau bagaimana? Okey, disebabkan saya orang bujang, sudah semestinya saya akan buka puasa di rumah saya sendiri. Tapi Nailah, pada awal pagi tadi apabila saya ingin ceritakan sedikit pengalaman saya apabila saya menyiapkan laporan-laporan daripada luar negara. Saya melihat kepada contohnya seperti di Iraq, seperti di Baghdad itu sendiri, dan di Mesir itu sendiri. Saya lihat laporan-laporannya, kemungkinan mereka dan juga kita seluruh dunia pun umat Islam akan berada dalam Ramadan yang sangat-sangat berbeza. Dan itu menyentuh sedikitlah hati saya kan, jauh dengan keluarga, lebih kurang dah 3-4 bulan dah tak jumpa family kan. Jadi tahun ini umat Islam seluruh dunia dan juga khususnya di Malaysia, kita akan menghadapi satu tempoh bulan Ramadan yang kalau selalunya kita selalu keluar bersama dengan rakan-rakan, pergi ke kedai makan, di waktu-waktu maghrib kita dengar orang ramai bersembang dan sebagainya. Tapi kali ini berbeza. Sebelah malamnya kita buat solat tarawih beramai-ramai bersama keluarga dan sebagainya di surau dan juga masjid, aktiviti di masjid juga kita selalu buat. Tapi tahun ini kita akan melihat situasi yang sangat-sangat berbeza, dan itu membuatkan saya sedikit tersentuh hati saya ni. Saya rasa sayu sedikitlah kan. Esok nak mungkin pengumuman daripada penyimpan mohor besar Raja-Raja mungkin akan membuatkan pengumuman malam ini. Mungkin saya nak pergi terus kepada Cik Razak. Cik Razak, macam mana kita nak melihat kepada sambutan Ramadan ini? Mungkin Cik Razak ada nasihat-nasihatnya, norma-norma baru, kebiasaan baru yang boleh kita praktikkan untuk pada bulan Ramadan ini, Cik Razak. Fizi dan Naila, selalu kita katakan normal baharu. Inilah normal baharu, di mana inilah peluang yang diberikan kepada kita. Entah dari mana datang tiba-tiba kita, generasi ini yang mendapat peluang untuk menjadikan Ramadan ini terbaik. Bagaimana terbaik? Nombor satu, kalau kita tengok WHO sendiri telah mengeluarkan guideline, 3 muka surat bertarikh 15 April, bagaimana untuk kita melalui Ramadan tahun ini dengan cara yang terbaik. Ada 4 saja yang saya tengok. Nombor 1 adalah encourage healthy hygiene. Nombor 2, tobacco. Jadi selalu sangatlah kita mengatakan, kita menjadikan ini sebagai satu saat di mana sesiapa yang merokok tu boleh menghilangkan tabiat merokok. Ini WHO pun sendiri sudah memberikan guideline. Kemudian yang penting juga promoting mental and psychosocial health. Kalau kita tengok pada waktu inilah dahlah berapa minggu kita terkurung. Jadi ini disebabkan berpuasa nanti ada juga tekanan-tekanan, tetapi itu adalah satu aspek yang perlu dilihat. Dan nombor yang terakhir, responding to situations of domestic violence. Mungkin kita tak dengar lagi cerita-cerita yang luar kawalan, tetapi inilah masanya di mana kita menggunakan ciri-ciri norma-norma berpuasa itu untuk menjadikan Ramadan ini berbeza daripada Ramadan-Ramadan yang sebelum ini. Dan kita tengok mana-mana guideline untuk bukan sahaja Ramadan itu tentang makan, minum, iftar, tarawih dan sebagainya, tetapi bagaimana sebulan ini kita menjalani ibadat ini sebagai a better person, a better individual. Ya.
Dan bercakap tentang a better person and a better individual itu, pastinya kita perlu mementingkan bukan saja kebaikan kita sendiri sebagai individu, tetapi kebaikan seluruh masyarakat negara kita untuk sama-sama putuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu. Pastinya penting supaya kita kekal di rumah. Fizi sendiri pun cakap dia dah 3-4 bulan tak jumpa dengan family. Pastinya satu tempoh yang perit, tapi kita perlulah bersatu pada waktu yang getir ini. Dan bercakap tentang keinginan rakyat untuk pulang ke kampung ini, mungkin kita jangkakan PKP ini tamat pada tarikh yang sepatutnya. Mungkin akan dilanjutkan, kita tidak tahu, tapi ini antara persiapannya sekiranya orang ramai yang berada di kampung dan berhasrat untuk pulang ke ibu kota boleh mendaftar diri melalui aplikasi Gerak Malaysia bermula 25 April ini. Diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya bagaimanapun keputusan muktamad hanya akan dikeluarkan selepas 1 Mei setelah mendapat kelulusan Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga atas nasihat KKM. Kata beliau, mereka yang tiada kemudahan internet boleh mendaftar diri di balai polis yang berdekatan dengan syarat membuat temujanji terlebih dahulu dengan pihak balai polis berkenaan, boleh call dahulu. Keputusan muktamad hanya akan dikeluarkan selepas 1 Mei setelah mendapat kelulusan MKN dan KKM. Buat masa ini, kerajaan tidak memberi sebarang jaminan mengenai pergerakan memandangkan kita menunggu laporan yang akan bermula 25 April ini. Dan waktu itu, kita akan tengok seramai mana orang yang mahu pulang. Kemudian baru kita boleh merancang mengenakan SOP yang ketat. Kita akan kaji dahulu buruk dan baiknya, dan lebih penting kita kena dapatkan nasihat KKM. Kalau kita lihat negara jiran Indonesia juga telah pun melarang mudik ataupun pulang ke kampung itu. Jadi ini satu aspek yang kita perlu ambil berat, sementara seluruh umat Islam di serata dunia yang akan dijangkakan balik ke kampung dan sebagainya. Ini satu aspek yang perlu dititik beratkan supaya tiada lagi penularan. Mungkin akan ada kluster balik kampung pula kita nak jangkakan, Hafizi. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama, selain daripada aplikasi Gerak Malaysia, kita ada juga satu lagi aplikasi Sejahtera, yang mana kalau kita muat turun ke dalam telefon pintar kita akan dapat boleh akses dan melihat kepada masukkan data, dan kita boleh lihat sama ada kawasan sekeliling kita tu berada pada zon hijau, zon jingga ataupun zon kuning ataupun merah dan sebagainya. Ini antara aplikasi-aplikasi yang dibangunkan oleh kerajaan untuk membantu kita dalam usaha mengekang COVID-19 dan dalam masa yang sama cuba untuk kembalikan kehidupan kepada rakyat itu apabila kita dibenarkan, mungkin akan dibenarkan pulang dan sebagainya. Tapi apa pun, anda jangan sesekali serbu terus ke balai polis dan sebagainya. Telefon dahulu balai polis, buat temu janji terlebih dahulu supaya untuk elakkan lambakan orang berkumpul serbu balai polis untuk nak pulang kembali ke kota dan sebagainya. Okey, untuk itu kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada banyak lagi perkara-perkara lain untuk dibincangkan di astroawani.com dan juga program Awani Pagi ini. Kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dengan perkongsian COVID-19, dan kita sering lihat kepada beberapa aspek ataupun industri ekonomi yang terjejas akibat PKP, perintah berkurung lockdown di serata dunia, dan ini satu aspek ataupun industri iaitu industri penerbangan yang antara paling teruk terjejas. Kita catatkan penurunan bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia. Major companies, airlines pun tidak terasing, tidak terkecuali daripada impak ini. Dan ada laporannya di astroawani.com menceritakan tentang industri ini yang ditulis sendiri oleh Editor Eksekutif Razak Cik yang juga bersama kami di studio. Katanya pesawat tersadai di darat tak ubah seperti burung patah sayap. Apa kisahnya, Cik Razak? Naila, kalau kita tengok berita kebelakangan ini, ramai mereka yang pemilik industri penerbangan, airline, major airlines of the world. Kalau di luar negara, Richard Branson sendiri menghadapi masalah bagaimana Virgin Atlantic dengan Virgin Australia disebabkan tiada perkhidmatan, pesawat-pesawat mana-mana juga syarikat penerbangan terpaksa diletakkan parking di mana-mana tempatnya adalah. Kalau kita tengok di lapangan terbang ataupun di selalunya di desert environment, disimpan kapal terbang itu tidak dapat terbang disebabkan tiada siapa yang
tak ramai yang terbang sekarang lah. Minyak murah tetapi nak terbang ke mana? Jadi bila ini menyebabkan nombor satu, mereka ini memerlukan bantuan kewangan daripada kerajaan. Tetapi ramai yang memikirkan mengatakan mereka ini semua adalah self-made billionaire, millionaire ya. Macam Richard Branson sendiri sanggup menggadaikan pulau Necker-nya sendiri di Caribbean pada nilai 100 juta Amerika. Jadi mana-mana juga mereka yang mempunyai syarikat penerbangan yang mereka sendiri berstatus millionaire dan billionaire sudah tentu sekiranya memerlukan bantuan daripada dana kerajaan, ramai yang akan memikirkan mereka ini sudahlah situasi mereka sendiri orang kaya raya, jadi biarlah dana kerajaan itu digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Tetapi kalau kita tengok disebabkan pesawat ini tidak dapat terbang, manakah tersangkutnya pesawat ini? Kalau kita tengok di lapangan terbang, apron, runway pun ada kapal terbang itu tersadai, dan bila tersadai tidak boleh dibiarkan begitu sahaja, terpaksa dilakukan maintenance disebabkan sekiranya COVID ini, situasi ini bertambah pulih, pesawat ni, industri penerbangan terpaksa resume operations ya. Jadi kita tidak boleh petik jari dengan begitu saja untuk memulakan operasi. Jadi apabila tersadai, perlu juga belanja digunakan untuk maintenance. Disebabkan kalau kita tengok walaupun pesawat ini tidak bergerak tetapi tangki minyaknya perlu diisikan dengan minimum fuel level, disebabkan sekiranya angin terbang, angin meniup, pesawat ini pun akan tunggang langgang. Jadi bukan mudahnya mereka yang menjadi millionaire disebabkan mereka adalah individu yang gah di industri penerbangan, tetapi banyak masalah yang mereka hadapi sekarang disebabkan pandemik COVID-19 ini. Ya, betul tu. Apapun kita melihat kepada yang millionaire dan juga billionaire ni, kita tahulah mereka mempunyai langkah-langkah yang tertentu mungkin untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi yang pentingnya pekerja di industri penerbangan dan juga perkhidmatan, perhotelan dan sebagainya, dalam industri inilah yang paling terjejas teruk. Ada yang kata terpaksa potong gaji separuh, ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saya harapkan kita dapat juga melihat kepada isu tersebut. Okey, Awni Pagi berakhir di sini. Saya rasa banyak anda boleh kongsikan di astroawni.com untuk anda lihat perkembangan-perkembangan terkini, bukan saja berita mengenai COVID-19. Saya tahu semua naik lemau dengan COVID-19 ini, tapi inilah realiti sekarang ini, norma baru yang perlu kita hadapi. Okey, sekian daripada saya, Hafizah Zaman. Dan saya Nala Huda, kita jumpa lagi.